Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah murid-murid, bertemu lagi kita untuk subjek pendidikan Islam, pendidikan khas KSSM tingkatan 4. Baiklah, pada minggu ini cikgu masuk kepada unit ibadah iaitu standard kandungannya 6.3 solat bagi pesakit. Baik, standard pembelajarannya pula 6.3.1 menerangkan maksud solat ketika sakit. 6.3.2 menjelaskan cara menunaikan solat bagi pesakit. Baik, cara menunaikan solat bagi pesakit ini terbagi kepada dua kaedah. Dia ada kaedah A dan kaedah B. Tapi pada minggu ini, cikgu menerangkan kaedah A terlebih dahulu. Dan minggu yang akan datang, cikgu akan terangkan pula untuk kaedah B. Okey. Seterusnya, objektif pembelajaran kamu pada hari ini, di akhir pengajaran, murid dapat 1. Menyebut pengertian solat ketika sakit dengan betul. 2. Menerangkan langkah-langkah menunaikan solat bagi pesakit. Pesakit yang solat secara duduk. Okey, seterusnya set induksi. Kalau kamu dapat lihat di sini merupakan sebuah gambar pesakit yang terlantar di hospital. Apa perkaitan dia dengan kita punya tajuk pada hari ini? Okey, baiklah hari ini cikgu mengajar solat ketika sakit. Jadi, jika ditakdirkan kita sakit, tak kisahlah sakit macam mana, mungkin kita contohnya kemalangan ke ataupun sakit, apa-apa sahaja, kita tetap perlu menunaikan solat. Sebagai orang Islam, selagi kita masih hidup, kita masih bernyawa, kita wajib menunaikan solat. Jadi bila kita sakit ni, kita perlu solat, tapi ada kaedah-kaedah yang boleh membantu kita solat dengan lebih mudah. Ialah kalau kita sakit, kita ada kekangan-kekangan yang pelbagai. Jadi dalam Islam ni indah, Islam ni ingin memudahkan umatnya. Jadi dia ada kaedah yang boleh kita ikut jika kita sakit. Okey. Seterusnya, ini adalah potongan hadis ya. Sebenarnya potongan hadis, maaf tajuk cikgu tu tersilap sikit. Okey, maksud hadis daripada Imran bin Husain radhiyallahu berkata, aku diserang penyakit buasir. Maka aku bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang tata cara solat dalam keadaan seperti itu. Lalu baginda bersabda, solatlah dengan berdiri. Kalau tidak mampu dengan duduk dan kalau tidak mampu dengan berbaring. Itu adalah riwayat Al-Bukhari. Maknanya ini adalah potongan hadis yang kita kena ikut. Baiklah. Sebelum pergi lebih jauh, kita kena tahu apakah pengertian solat ketika sakit. Okey, solat ketika sakit ialah perbuatan menunaikan solat mengikut keupayaan kerana kesulitan yang menghalang seseorang daripada menunaikan solat secara biasa. Okey, seterusnya, pesakit diberi rukhsah dalam mendirikan solat mengikut kemampuannya. Okey, apa itu rukhsah? Kalau bagi yang tak tahu, rukhsah itu adalah kelonggaran lah. Kelonggaran. Pesakit ni diberikan kelonggaran dalam mendirikan solat mengikut kemampuannya. Tetapi tetap perlu mengikut tata cara macam mana kita nak solat ketika sakit. Okey. Ibadah solat penting dalam Islam kerana memberikan peluang kepada umatnya agar tetap berada dalam keimanan walaupun ketika sakit. Sebab itulah kalau kita sakit pun kita kena solat. Sebab kalau kita sakit, kita perlu minta pertolongan daripada Allah untuk memberikan kita kesembuhan, memberikan kita syifa kan daripada sakit kita tu. Jadi kita kenalah solat. Okey, seterusnya terdapat dua cara menunaikan solat ketika sakit. Okey, tapi pada hari ini macam cikgu cakap pada awal tadi, cikgu akan terangkan kaedah A dahulu. Minggu seterusnya cikgu akan terangkan pula kaedah B. Okey, apa itu kaedah A? Okey, kaedah A
A adalah kaedah solat secara duduk di atas kerusi atau duduk iftirash. Apa itu duduk atas kerusi? Mungkin kamu faham lah kan, jelas. Apa itu duduk iftirash? Nanti ada next ni ada gambar contoh duduk iftirash. So, kamu pun tahu sebenarnya, cumanya kamu mungkin perkataan iftirash tu jarang digunakan. Okeylah. Kaedah ini dilakukan atas faktor usia atau kesakitan pada bahagian lutut. Seterusnya, menghadap arah kiblat ketika mengerjakan solat. Okey, macam biasalah kita menunaikan solat, tak kira macam mana cara sekalipun, kita kena kalau bagi pesakit ni kita tetap juga kena menghadap arah kiblat. Okey. Jika pesakit mampu berdiri, maka wajib baginya berdiri terlebih dahulu, kemudian duduk ketika rukuk dan sujud. Jika dia masih boleh berdiri, Allah terlangkah, maaf. Okey, baiklah. Duduk iftirash tu, okey, kamu dapat lihat gambar tu, kaki kiri di bawah punggung dan kaki kanan dipacakkan. Dia macam kita duduk tahiyat awal lah. Itulah namanya duduk iftirash. Okey. Cara menunaikan solat ketika sakit, ini kaedah A lah. Okey, kita tengok pada gambar tu. Tengok pada gambar itu. Okey, jom kita tengok. Yang pertama, mestilah dimulakan dengan niat ataupun takbiratul ihram. Seterusnya, rukuk ikut kemampuan. Okey, seterusnya iktidal. Okey, seterusnya iktidal tu dia berdiri ni sebab dia boleh berdiri, dia berdirilah. Seterusnya, sujud ikut kemampuan dan duduk antara dua sujud dan tahiyat akhir. Okey, ini bagi yang pesakit mampu berdiri dan mampu rukuk tetapi tidak mampu sujud. Ini caranya. Okey, untuk yang kedua pula, pesakit mampu berdiri tetapi tak mampu rukuk dan sujud. Dia boleh berdiri tapi dia tak boleh sujud, dia tak boleh rukuk. Mungkin dia ada masalah pinggang dan sebagainya. Okey, nombor 1 mestilah dimulakan dengan niat, takbiratul ihram. Okey, kemudian rukuk ikut kemampuan lah. Rukuk ikut kemampuan, dia duduk macam tu, dia akan condongkan sedikit badan dia. Okey, tunduk sedikit kan. Kemudian iktidal tu dia duduk balik semula secara biasa. Kemudian sujud pula, sujud ikut kemampuan. Dia macam mana kita cakap, dia tundukkan lagi badan tu lebih daripada dia tunduk rukuk tadi. Kemudian duduk antara dua sujud dan tahiyat akhir duduk macam biasa. Okey, itu untuk pesakit mampu berdiri, tak mampu rukuk dan sujud. Seterusnya, pesakit tak mampu berdiri, hanya mampu duduk di atas kerusi. Yang ini pula dia tak mampu berdiri, mungkin ada kecederaan pada kakinya ke dan sebagainya. Okey, yang pertama, dia duduk sahaja. Dia tak perlu berdiri langsung. Niat dan takbiratul ihram, kan dia duduk sahaja. Kemudian rukuk ikut kemampuan. Seterusnya iktidal. Seterusnya dia sujud ikut kemampuan dan duduk di antara dua sujud dan tahiyat akhir. Ini bagi yang tak mampu nak berdiri tapi dia boleh duduk atas kerusi. Okey, yang keempat, pesakit tak mampu berdiri, hanya mampu duduk iftirash. Dia tak mampu berdiri tapi dia boleh duduk iftirash, duduk yang macam tahiyat awal tadi tu kan. Okey, yang pertama, tengok kedudukan dia macam tu. Dia niat takbiratul ihram, kemudian dia bongkok sedikit untuk rukuk ikut kemampuan dia lah. Kemudian iktidal. Seterusnya ada sujud. Dia sujud macam biasa. Kemudian duduk di antara dua sujud dan tahiyat akhir, seperti yang dapat kita lihat dalam gambar tu. Macam tu lah. Okey, faham Jelas sebab benda ni secara bergambar. Jadi secara bergambar ni cikgu berharap kamu akan lebih mudah faham macam mana tata caranya. Baiklah, penutup kita pada hari ini, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Bermaksud Islam ini mudah,
ada cara, ada kalau kita tak mampu buat seperti biasa, solat seperti biasa, kita sakit dan sebagainya, ada cara yang kita boleh ikut macam mana kita menunaikan solat bila kita dalam keadaan sakit. Baiklah, tugasan pada minggu ini cikgu ada sediakan link Google Form. Soalan cikgu berkaitan dengan video pembelajaran kita pada hari ini. Okey, cukup setakat hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.